bagaimana kita susun atur inisiatif tajdid institusi wakaf demi dunia dan akhirat bagi kita semua hari ini. Mungkin boleh Datuk juga relate dengan bagaimana peranan Awqaf Holdings berhad, Datuk? Okey. Tajdid institusi wakaf. Tajdid wakaf ataupun tajdid peradaban Islam kena melalui satu proses apa yang dikata strategic mind shift. Ya. Maknanya kita melihatkan peradaban Islam dengan pandangan Islam sebagai satu peta hidup. Kerana Islam tu berteraskan pada hidup. Dan seluruh cakra the cosmos tu whole Islam. Ya. Tapi Allah letak kita sebagai khalifah dia. So maka kita bertanggungjawab. Shift ataupun anjakan insan orang manusia daripada sebagai objek daripada subjek, manusia itu ada segalanya bukan daripada menjadikan satu alat dalam segala urusan. Itulah yang pertama ya. Man in the center. Yang kedua, konsep kita terhadap kepada peranan kita. Dalam barat dan dalam sekarang pun kita ada perkataan trusteeship, iaitu amanah. Hari ini kita ke jalan hidup tidak lihat sebagai amanah. Kita lihat sebagai tanggungjawab. It's my duty. My to do. I live. Therefore I have to survive. Tapi tidak ada higher order objektif tu. Bila orang Islam sedar balik, ia hidup adalah amanah sebagai khalifah, raja manusia, dan sebagai abdillah, khadam pada Allah, maka itu akan tukar segalanya. Hari ini kita tidak ada kesedaran itu. Dunia sekular telah melahirkan kita sebagai individu yang berteraskan pada jawatan. Kita manusia ini jawatan dia macam-macam ni. Maka peranan ataupun tuntutan konsep Allah yang kita janji dengan Allah, siapalah saya kan, kita mengakui Allah dalam surah tu, kita adalah ni khadam dia dan sebagainya, I might not is thy Lord dan sebagainya. Maka itu yang nak pisah balik dan harus sedari dan dipupuk bahawa akidah kita melalui pendidikan dan juga dasar-dasar kerajaan fine tune dia punya falsafah negara untuk apa. Kalau negara untuk ekonomi saja, maknanya dia tahap peringkat duniawi. Kalau kita bawa negara ini sebagai negara yang terbaik dan sebagainya, maka dia ada tahap lebih tinggi. Dia ada kosmik punya matlamat, iaitu berdasarkan pada moral imperative or value driven selain daripada just technical driven ataupun sectorial punya achievement. Itu yang kita nampak hari ini desas-desus orang, ya. Dan apabila kita melihatkan perubahan dunia, order baru, di mana letak order ini baru? Ia menggunakan teknologi through digital dan sebagainya, ataupun industrial 4.0 kita dengar, ataupun sekarang ICT pun jadi 5G, 5 generation, ya. Orang Islam harus fikir kita ada 7G. Di mana main 7G? Allah telah menyatakan, kan? 7 tingkat malaikat. Apa? Langit. The words are inside the Quran. So, kita tidak ada shift. Ini saya nak beritahu. Dari segi Western mind, dia ada shift generation. Dia ingat hidup tukar gitu. Kan? Tapi bagi kita ada 7th. Taken number 7th, the highest level of the heaven. Kan? So, maknanya, kalau kita sedar 7 is heaven, maknanya bukan kita nak 7 plus 1. Kita punya 7 ni is very, bukan dia boleh ditukar-tukar. Kita tahu definite end. Hari ini modern man, dia tiada end.
Dia ada only what they call destiny. Dia tidak tahu matlamat dia nak pergi mana tu. Dia don't have end in mind. Dan juga end in mind, dalam Islam, dia dibantu dengan apa? Niat. Intention. Kalau orang putih panggil strategic intention niat. Kalau niat kita betul, betul. Kalau niat kita tak ada niat, dia sampai juga, tapi untuk apa? Maknanya the higher order objective tidak dirasai. Capai, tapi meaningless. Ini orang bagi orang Islam, those orang yang dikatakan orang yang orang Muslim dan sebagainya, dia kena tahu benda ni. Itu sebabnya hari ni kalau kita nak bawa balik kesakitan roh orang Islam lah, saya bercakap terus terang, kita kena basuh ni roh. Muhammad pun start with kat basuh roh kan. The angels came to clean his roh dia, hati tu. So nak mula balik, and bagi balik kita tahu masa ni Rasulullah menubuhkan satu masyarakat yang baru yang ala ni apa, Quranic generation, lebih kurang 23 tahun. So kita kena ingat hari ini proses negara tak boleh 5 tahun. Walaupun kita diajar dalam demokrasi, tukar kerajaan 5 tahun. Maknanya kelang kabut negara. Maklangnya kerana kita gunakan demokrasi sebagai alat, bukan matlamat. Apa yang sebenarnya itu pun dari sistem pemikiran barat, demokrasi. Tapi hakikatnya bagi kita itu sebagai alat. Tetapi peranannya kita akan beritahu bolehkah sebuah negara menukar visinya. Kalau kita banding dengan zaman-zaman negara dahulu, mereka bertahan beratus tahun, setengah 5,000 tahun. Persian Empire 5,000 tahun. Kita sini apa ceritanya? Ya. So kalau hari ini kita lihat dari segi pemikiran masa, ya. COVID 3 bulan, kita terlibat, saya pun terlibat, boleh tahan 3-4 bulan dan kita gelisah. Right? Bila kita ikut Quran Hour dalam surah Al-Kahfi itu, berapa tahun orang pemuda dengan anjing tu dalam gua? Berapa tahun? Lebih 300 tahun. Right? So bayangkan, time Allah ni is huge. Tapi dalam realiti dunia hari ini, ada. Saya baru terbaca video di mana sebuah pokok bunga di Himalaya sekali 400 tahun. Ini hakikat. So masa tu, demi masa manusia lupa. Pasal memang kita lupa je. Jadi manusia. Kalau di Himalaya Allah boleh tunjuk satu buah pokok 400 tahun. Baru bunga. Ni ada gambar kalau orang tahu. Tapi Al-Kahfi hakikat. Bagi kita hari ini. So maknanya perjuangan kita tidak ada terhad. So wakaf adalah, asasnya adalah berterusan. Selagi dia asasnya benar. Itu yang balik kepada ni tadi, ni prasyarat. Maknanya first kesedaran. Orang kena terima hakikat wakaf itu. Seperti mana buat change transformation organization, dia mesti ada advocacy dengan consciousness. Dari mana kita mencari peluangnya? Quran Hour lah. Saya nak bawa hakikatnya guna satu prasyarat di mana insan manusia yang lahirkan pada awal diajarkan ada institusi wakaf. Bukan Facebook atau Google lah. Bila kita didik dari ayat, dari ilmu itu. Kalau kita nak bayar, kita nak ajar budak itu menderma, pagi-pagi dia kena menderma budak tu. Kerana ada itu tabi'i. It's a habit. Bukan saja kita bagi cerahan buat baik. Manusia pasal kita, satu dari akal terima. Tapi dari tindakan adalah tabi'i. Maknanya kena didik. Bukan mengajak, didik. Budak tu kena tahu. So hari ini kita buat, RM1 wakaf. Itu sebabnya selagi kita boleh buat kesedaran ini, maka peranan kerajaan dan juga pemimpin dalam bidang yang mereka urus tadbir negara dan Islam kena lihat bagaimana televisyen itu menjadikan guru dan juga platform untuk
membawa kebangkitan kesedaran. Kerana hari ini prasyarat wakaf dan sebagainya ada dalam Quran. Okey? So, bila kita membuatkan satu program sebegitunya baik, kita yang saya telah kata pada setengah kawan, kita telah melahirkan satu apa yang konsep dalam digital dahulu, ICT, Knowledge Society. Kita tukar kepada konsep itu, Quran Knowledge Nation. Makna apa dia? Makna Quran itu menjadikan pegangan falsafah negara hidup. Negara Malaysia, Alhamdulillah, kita ada 2, 3, banyak, no problem. Pasal dalam buku ini menceritakan bagaimana orang Kristian dengan Yahudi menjalankan hidup mereka dalam zaman Ottoman. Tak masalah bagi kita. Hanya hari ini, tekanan sejarah Barat, semua kena ikut dia. Yang lain tak boleh ikut. Kalau hari ini kita nak membuatkan perubahan baru, di mana manusia boleh corak hidupnya, maka kita lihat bagi persediaan orang Islam, ini yang pertamanya. Kerana kita punya hati kita, ilmu kita bukan hanya belajar masa dalam sekolah sekarang mengajarkan ilmu fiqh dan ni apa, hukum semayang itu basic lah. Tapi yang peringkat tinggi, selepas kita keluar, kita boleh mengaku kita tidak ada pengalaman macam ni. Kan? Bukan semua. Kita ada golongan agama. Tapi kalau 100% agama, yang 90%, apa berlaku dengan Quran awal? Dan sahabat saya, Dato' Syekh Mudam, satu inovasi yang terbesar bagi dunia Islam. Kerana pakai teknologi, tapi prasyarat Quran imperatif. Dan baru boleh kita tukar. Baru bagi makna kepada ini. Okay? Itu maksudnya.